Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syamil Hanif bin Muhammad Dazuki, nombor kad matrik C20B1049. Okey, pada hari ini saya ingin membentangkan tentang senjata tradisional iaitu keris. Okey, pengenalan keris. Perkataan keris dipercayai berasal dari suku kata kerik, ringkasan daripada perkataan malang kerik dari perkataan bahasa Jawa kuno yang merujuk kepada senjata awal hulunya berupa orang. Keris mula dicipta di Jawa dan kemudiannya tersebar di seluruh Nusantara. Keris ialah sejenis senjata pendek yang digunakan sejak melebihi 600 tahun dahulu. Keris digunakan untuk mempertahankan diri, misalnya sewaktu bersilat dan sebagai alat kebesaran diraja. Senjata ini juga merupakan lambang kedaulatan orang Melayu. Senjata ini terbahagi kepada 3 bahagian iaitu mata, hulu, sarung. Keris sering dikaitkan dengan kuasa mistik oleh orang Melayu pada zaman dahulu. Keris menurut amalan Melayu tradisional perlu dijaga dengan cara diperasatkan pada masa tertentu seperti malam Jumaat misalnya. Ada juga amalan mengasam limaukan keris sebagai cara untuk menjaga logam keris dan juga untuk menambah bisanya seperti dari bisa ular, bisa kalajengking dan sebagainya. Okey, keris menjadi lambang kekuatan, kedaulatan dan keagungan sesebuah kerajaan dan bangsa Melayu. Keris juga adalah lambang kepada ketamadunan satu-satu bangsa di mana tersirat falsafah, nilai estetika dan kehebatan orang Melayu dalam mencipta dan menggunakan senjata. Ia juga turut menjadi pelengkap kepada pakaian adat istiadat orang Melayu dari dulu sehingga kini. Keris juga merupakan artifak dalam budaya masyarakat Melayu, menganjurkan pelbagai rahsia dan falsafah yang berkaitan pembuatan dan penempaannya. Keunikan yang berada pada keris menampilkan ciri-ciri kekuatan, kehebatan, kemuliaan, kegerunan dan kemistikan yang diperjelaskan menerusi aspek fizikal dan non-fizikal. Keris merupakan sejenis senjata bermata dua yang tajam, yang mana bilahnya sama ada lurus atau berbengkok-bengkok. Berikutnya, simbol kekuatan menurut kepercayaan masyarakat Melayu tradisional. Keris turut dikaitkan dengan unsur-unsur paranormal dan mistik. Keris mempunyai look bermaksud lekuk dan bentuknya sangat tidak simetri dan sama lurus. Okey. Ini adalah sejarah singkat keris Melayu. Jika dilihat daripada kehebatan pahlawan Melayu, tidak sah jika kita tidak memperkatakan mengenai kehebatan senjata terutama keris yang mereka gunakan. Contohnya, keris Tamisari milik Hang Tuah misalnya diperkatakan mempunyai pelbagai kesaktian seperti melindungi tubuh penggunanya daripada dicederakan daripada senjata-senjata lain. Sememangnya keris ialah senjata kebanggaan penduduk Nusantara yang hanya terdapat di Malaysia, Indonesia, Brunei Selatan, Thailand dan Selatan Filipina. Namun disebabkan keadaan kepulauan Nusantara yang terpisah antara satu sama lain menyebabkan senjata tradisional ini telah mengalami perkembangan yang pesat daripada pelbagai-bagai perbezaan. Orang Melayu telah menempa dan menggunakan keris serta senjata-senjata lain semenjak 500 tahun dahulu. Antara alat-alat senjata lain ialah parang, pisau, badik,
dan sebagainya yang telah ditempa untuk kegunaan pertarungan pertahanan diri dari serangan dengan perkembangan kebudayaan dan sistem sosial. Fungsi senjata telah mengalami perkembangan dan perubahan. Walaupun mengalami banyak perubahan, senjata ini masih mengekalkan ciri-ciri senjata pertarungan dahulu kala dengan menitik beratkan keaslian dan buatan yang halus. Tetapi kini fungsinya telah bertukar menjadi barang keramat yang mempunyai kuasa yang harus dihormati, barang yang dipuja, lambang ikatan keluarga, tanda yasa, tanda pangkat dan kuasa, barang mewah dan akhirnya dianggap sebagai karya seni. Senjata-senjata ini telah melalui masa perkembangan yang cukup lama sebelum mempunyai bentuk-bentuk dan fungsi seperti sekarang. Oleh itu, terdapat pelbagai jenis senjata sesuai yang untuk seni serantau. Okey, ini adalah peta Nusantara dan saya diberitahu asal usul keris ini daripada Jawa. Okey, Jawa terletak di bawah ini. Okey, seterusnya. Ada pendapat yang mengatakan keris ini berasal dari perkataan Jawa ngeris yang bermaksud menikam atau menusuk. Ada banyak teori cuba menjelaskan asal usul penggunaan keris di Nusantara. Antaranya adalah teori yang pertama seperti sebagai perkembangan lanjut daripada jenis senjata tikam zaman prasejarah yang terbuat daripada tulang ikan pari. Cara membuatnya adalah dengan memotong tulang ikan pari daripada pangkalnya. Kemudian dibalut dengan kain pada tangkainya sehingga dapat digenggam dengan mudah ke mana-mana saja. Tetapi ini ada banyak kelemahan kerana tradisi pembuatan keris yang tertua di Indonesia tidak berkembang di kawasan pesisir tetapi di pedalaman Pulau Jawa. Teori yang kedua adalah tentang asal usul keris yang dikemukakan dianggap budaya keris baru muncul pada abad ke-14 hingga 15 sebagai perkembangan daripada senjata tombak. Senjata yang lazim digunakan suku-suku yang tinggal di Asia. Daripada mata lembing itu lahirnya jenis senjata tikam yang lebih pendek yang kemudian dikenal sebagai keris. Alasan terjadinya perubahan bentuk daripada tombak kepada keris berdasarkan pertimbangan bahawa tombak tidak mudah dibawa ke mana-mana dan lebih-lebih lagi menyusup dalam hutan. Oleh sebab ini, pada masa itu bahan besi juga susah untuk dijumpai. Maka lembing tombak dicabut daripada tangkainya sehingga dapat digenggam. Okey, berikutnya keris dan kepercayaan. Okey, berbagai-bagai cerita legenda tentang keris pernah kita dengar. Antaranya cerita legenda tentang keris keris Tamisari di mana siapa sahaja yang menggunakannya tidak akan dikalahkan. Ada juga keris yang diceritakan boleh terbang. Ada juga keris yang diceritakan dapat bergegar jika sesuatu yang tidak diingini akan berlaku. Ada juga pemilik keris atau ahli keluarganya akan ditimpa sakit jika keris itu terbiar atau tidak dimandikan mengikut masa-masa tertentu. Secara umumnya, keris itu hanyalah besi biasa. Cuma ia menjadi bentuk
sedemikian rupa mengikut kemahiran tukang-tukang besi yang membuatnya. Dihiasi pula dengan ukiran pada hulu keris dengan lambang-lambang tertentu. Tetapi bagaimana keris-keris tersebut dikatakan mempunyai hikmat dan kuasa-kuasa yang tertentu. Ini sebenarnya banyak dipengaruhi oleh kepercayaan orang Melayu zaman dahulu, sama ada pada zaman purba yang kepercayaan animisme, atau zaman sebelum Islam di mana kebanyakan mereka menganut agama Hindu. Pada dua zaman ini, kehidupan mereka sangat berkait rapat dengan pemujaan dan juga penyembahan. Maka tidak terkecuali pada keris yang menjadi alat senjata terutama ketika itu. Mereka memuja keris untuk mendapatkan hikmah dan kelebihan-kelebihan tertentu. Ini termasuk mengasak kemayan, membasuh, memandikan dengan limau, dan ada juga yang disembah melalui darah. Ini sebenarnya adalah kerja-kerja pemujaan jin dan syaitan. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila dipuja maka jin dan syaitan akan menjadi khadam kepada keris tersebut. Sebab itulah keris ini dikatakan boleh terbang, boleh bergerak sendiri, boleh berdiri. Ia seolah-olahnya ada hikmat yang dapat membantu pemilik keris menjadi seorang pendekar terulung yang amat sukar ditewaskan. Tetapi itu semua adalah makhluk gaib yang kita berkongsi alam. Maka apabila orang sukar mengakui keris ada kuasa tertentu, maka ia sudah syirik kepada Allah. Inilah matlamat syaitan untuk menyesatkan manusia. Okey, berikutnya adalah pantang larang keris. Okey, setakat yang saya tahu, terdapat 4 pantang larang. Yang pertama adalah dilarang melangkah keris kerana terdapat beberapa ayat suci dari Al-Quran pada bilah keris tersebut. Seterusnya adalah meletakkan keris tersebut di tempat yang tinggi supaya dapat mengelakkan daripada kanak-kanak bermain dengan keris tersebut. Yang ketiga adalah keris itu hendaklah dibaluti dengan kain kuning dan diperkatakan keris itu berhantu. Walaupun ia tidak berhantu ataupun berpuaka, itu adalah langkah untuk mengelak daripada kanak bermain keris tersebut, kerana bilah pada keris tersebut mempunyai racun. Dan pada zaman dahulu tidak ada antidot, tidak ada hospital yang dapat merawat racun seperti zaman kini yang mempunyai antidot pelbagai jenis-jenis ular dan pelbagai jenis haiwan. Yang keempat adalah memandikan dan lap keris tersebut dengan limau nipis supaya dapat mengelakkan proses kekaratan. Okey, ini adalah simbol dan lambang keris kepada kita. Okey, yang pertama adalah keris ini dijadikan simbol pertahanan dan kekuatan terutamanya bangsa masyarakat Melayu. Namun masyarakat seringkali mengaitkan dengan unsur-unsur mistik. Merupakan lambang kekuatan, kedaulatan dan keagungan sesebuah kerajaan dan bangsa Melayu. Dan akhir sekali, kita dapat melihat di sini terdapat 3 logo. Yang pertama adalah logo PDRM, Polis Diraja Malaysia, yang mempunyai 2 logo keris di sini. Berikutnya adalah Maritim Malaysia yang terdapat keris di tengah-tengah ini. Dan akhir sekali adalah dari Kementerian Kesihatan Malaysia yang terdapat keris juga di tengah-tengah. Okey, berikutnya adalah reka bentuk keris. Okey, daripada reka bentuk bilah keris umumnya mempamerkan 2 jenis
reka bentuk iaitu bilah lurus dan bilah loop. Bilah loop adalah berbengkok-bengkok seperti ini. Bila keris lurus dicipta dengan berfalsafah kepada ianya merupakan ular yang sedang bertapa. Siapa-tapa empunya bersifat tegas, berdisiplin tinggi apabila dikeluarkan dari sarungnya untuk pertarungan, tidak boleh lagi berbicara dan membunuh dengan cepat dan ringkas. Manakala bilah keris loop berfalsafahkan kepada Sarpelumuka, iaitu merupakan ular yang sedang bergerak menjala. Keris loop dikatakan boleh membunuh lawan dengan cepat dan kejam. Apabila lawan sudah ditikam atau ditusuk, keris itu dicabut dengan cara menyerung ke kiri ataupun ke kanan dengan tujuan mendapatkan impak tikaman tusukan yang serius. Okey, berikutnya adalah hulu keris. Reka bentuk di hulu keris ini menggambarkan kekuatan dan kekuasaan senjata itu sendiri dan ia biasanya diperbuat daripada perdu dan tunjang kayu ataupun gigi geraham gajah. Tapi ada juga yang diperbuat daripada gigi geraham gajah, tanduk binatang, gigi ikan, paus, emas, perak dan besi. Okey, ini adalah pendongkuk keris. Ia juga turut dikenali sebagai dokuk, dulang keris dan memendak. Ia merupakan sebentuk cincin yang dipasang sebahagian pangkal hulu keris sebagai perhiasan dan pembahagi antara hulu dan mata keris. Kita semua dapat tengok contoh-contoh keris di sini. Okey, berikutnya adalah fungsi keris. Fungsi keris pada zaman dahulu adalah untuk senjata mempertahankan diri. Manakala pada zaman kini banyak dijadikan sebagai perhiasan di rumah pejabat serta dipakai untuk melengkapi pakaian rasmi dan majlis-majlis tertentu seperti majlis diraja. Fungsi keris pada kini juga untuk koleksi simpanan, jual beli dan pengeras semangat sahaja. Okey, ini adalah proses pembuatan keris. Okey, bahan yang diperlukan untuk membuat keris adalah bahan besi pamor, sejenis baja putih yang ditempa pada keris dan lain-lain. Seterusnya adalah echo wire, sejenis alat yang digunakan untuk membuat keris. Berikutnya adalah jabung, sejenis perekat yang dibuat daripada gambir dan damar. Berikutnya adalah katimaha, sejenis tubuhan pokok yang kayunya digunakan untuk membuat hulu dan sarung keris. Seterusnya kayu pelet. Kayu yang terbelang-belang selalunya digunakan untuk membuat sarung keris dan lain-lain. Kupu-kupu, sejenis tubuhan pokok renek. Kayunya keras, dibuat hulu, keris dan lain-lain. Malau, sejenis damar atau pelekat yang digunakan untuk mengetatkan keris. Okey, berikutnya adalah alatan pertukangan keris. Yang pertama adalah andas, lepah, tukul, kikir, penyepit, penyepuh, penangi, jara sila, temin dan arang. Okey, ini adalah proses proses untuk membuat keris. Yang pertama adalah proses penempaan membentuk belalai gajah. Okey, ini pada bilah keris mengikir, menyepuh dan menghasilkan pamor. Logam besi dipanaskan
dalam gas atau api yang kuat untuk menjadikan besi itu menjadi lembut. Berikutnya adalah tempa besi berkenaan sehingga menjadi panjang dan padat dalam 33 sentimeter. Tempa nikel menjadi nipis sehingga menjadi 1 milimeter dan nikel tersebut diikat di besi yang telah ditempa dan bakar supaya logam tersebut menjadi lembut dan mudah dicantumkan. Berikutnya tempa nikel yang telah dicantumkan dan dilipatkan sehingga 33 kali. Tempa dahulu besi baja yang seberat 1 kilogram sehingga menjadi setebal 5 milimeter. Seterusnya masukkan besi baja tersebut di tengah-tengah belahan antara dua pamor dan selepas itu diletakkan dalam api dan tempa supaya logam baja tersebut tercantum. Seterusnya adalah membuat lekuk pada keris berkenaan. Pembuatan lekuk mengikut citarasa asalkan dalam keadaan ganjil. Tempa keris tersebut agar menjadi lebih cantik dan menarik. Masukkan semula keris tersebut ke dalam api sehingga keris tersebut dalam keadaan kemerahan. Berikutnya adalah keluarkan keris daripada dalam api tersebut dan redamkan dalam air biasa untuk mematikan urat pada logam keris berkenaan. Berikutnya adalah memandikan keris berkenaan dengan limau nipis supaya ia tidak mudah berkarat. Dibiarkan sejuk dan seterusnya dikikir. Dibakar sehingga menjadi merah dan dimasukkan secara melintang ke tempat menyepuh yang mengandungi air. Ia akan dilakukan secara berulang kali. Seterusnya direndangkan ke dalam campuran larutan cuka, getah dan air. Akhir sekali dicuci dengan air dan direbus menggunakan sabut kelapa. Okey. Akhir sekali adalah kesimpulan. Kita haruslah belajar cara untuk membuat keris ini dan setidak-tidaknya kita menjadilah seorang pengumpul keris ini supaya pengalaman-pengalaman tradisional ini dapat dikekalkan sampai bila-bila. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.